السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني اشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran dapat kita sambung kitab pedoman sembahyang berjemaah karangan almarhum Tuan Guru Haji Abdul Rahman Pondok Lubuk Tapah. Kalau ikut catatan saya ni 3 bulan lepas kita kat situ. 3 bulan lepas. Mana bulan 2 tak? 3 bulan lepas. Muka surat 18 Rumi tu. Keadaan keutamaan berjemaah. Kita berhenti kat situ. Surat 18 Rumi. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang, dan sembahyang jemaah serta perhimpunan yang banyak. Sembahyang jemaah makmum yang ramai. Perhimpunan yang banyak tu makmum yang ramai. Afdal daripada yang sedikit. Lebih besar pahala lah, lebih fadilatnya daripada tempat solat jemaah yang tak ramai sangat. Jadi kalau kita nak tengok di dua tempat yang ada solat jemaah, mana nak pergi? Mana yang nak pergi? Jauhnya lebih kurang, tempatnya lebih kurang, semua lebih kurang. Mana kita nak pilih? Maka kalau nak fadilat lebih, pergi yang tempat lagi banyak orang jemaah tu. Tapi kalau pilih yang kurang sikit, yalah, boleh je. Cuma nak bagi tahu dari segi fadilat. Dari segi fadilat, lebih sikit, lebih afdal lagi tempat yang ramai orang semayang, ramai jemaah berbanding yang kurang. Kalau kita ambil 100 dengan 30, afdal yang duduk dekat 100 jemaah tadi tu. Kenapa jadi gitu? Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatur rajul ma'ar rajul azka min salatihi wahdah wa salatuhu rajul ma'ar rajulain azka min salatihi ma'ar rajul wa ma kana aktsara fa huwa ahabbu ila Allah. Siapa seorang lelaki sembahyang beserta dengan seorang lelaki, maknanya 2 orang lah, lebih baik, lebih afdal daripada sembahyang seorang. 2 orang lebih baik daripada sembahyang seorang. Dan 2 orang berserta seorang. Jadi 3 orang lebih baik daripada 2. Nabi sebut gitu. Yang adalah jamaah itu terbanyak, maka itulah yang terlebih kasih kepada Allah Ta'ala. Allah lagi suka. Jadi daripada hadis ni, lagi ramai jemaah tu lebih besar pahala. Apa hikmah dia? Kenapa gitu? Sedangkan jemaah sekurang-kurang 2 orang dah jemaah. Apa beza 2 orang dengan 20? Sama je. Tak ada beza pun. Tapi kenapa dalam ni ada beza? Lebih besar pahala. Kerana meraihkan pendapat ulama. Iaitu dapat 27 tu, banyak pendapat yang kata 27 tu. Bila kita sembahyang jemaah dapat 27 kan? Ada yang kata janji sembahyang jemaah 27. Ada kata sembahyang jemaah tu walaupun 2 solat jemaah, janji solat berjemaah adalah 2 tempat,
Dapat 27 mana-mana pun, tapi 27 dia tu berbeza. Nilai 27. Ada 27 dengan nilai yang besar, 27 dengan nilai yang kecil. 27 nilai sama lah. Saya sebut contoh hari tu apa? Dari segi duit, 27 dolar tak sama dengan 27 RM. Tapi 27 dengan 27. Jadi macam tu juga 27 sembahyang jemaah di satu tempat ada beza dengan 27 yang tempat lain, bergantung kepada ramainya jemaah tu. Ada ulama kata gitu, ada yang kata tidak, janji jemaah 27 sama je. Ada kata 27 tu bukan main dapat 27 aja, janji sembahyang jemaah dapat 27. Tidak, sebenarnya 27 tu dia ambil daripada sunat-sunat yang boleh dibuat ketika solat jemaah, yang tak ada pada solat seorang. Sebab tu jadi 27. Contohnya, daripada rumah, keluar rumah, kaki kiri, kaki kanan. Kat situ dah kira satu dah nak dapat 27 tu. Keluar kaki kiri, dapat satu pahala. Nak masuk rumah, kaki kanan. Nak keluar rumah, kaki kiri. Pergi tu dalam keadaan pergi dah ada wuduk ke belum? Wuduk di rumah, ada 2 pahala dah. Lepas tu datang, masuk ke tempat kita sembahyang surau masjid, kaki kiri, kaki kanan. Dapat lagi 3 dah. Jawab azan ke buat pekat je, jawab azan dapat 4, jawab iqamah dapat 5. Apa satu kira. Imam takbir, dia terus takbir, dapat 1 lagi. Imam amin, dia amin dengan imam, satu. Kalau kita bezakan sembahyang seorang, tak ada benda tu. Nak amin dengan siapa? Amin seorang je. Jadi solat jemaah ada beza. Jadi perbezaan tu 27. Sebab tu lebih 27 kali. Ada kata gitu. Tambah lagi khusyuk, tambah lagi satu. Ada yang kata bukan gitu, dia dah begitu, tapi 27 yang dapat bila sembahyang jemaah bukan 27 kita. Bukan 27 kita. Dia gini, dalam sembahyang jemaah ini pendapat lain pula. Dalam solat jemaah, setiap orang dia adalah berapa dia dapat. Kalau dia banyak tak buat, dapatlah 10 aja. Orang lain dapat 20. Ada orang lain dapat 3, ada orang lain dapat 1. Semua dia tak buat. Macam dia sembahyang seorang pula, tapi dia jemaah. Jadi oleh kerana itu setiap orang dalam jemaah tu dapat 27, dapat pahala, bukan pahala, gandaan yang berbeza. Ada yang dapat 3, ada yang dapat 5. Yang khusyuk dapat 27. Yang buat daripada awal sampai ke akhir, semua daripada rumah lagi dapat. Pakai minyak wangi, 1 lagi tambah. Yang 27 tu kalau kira kena list kan, memang ada 27 tu. Pakai minyak wangi sebagainya, pakai baju yang menutup yang sunnah semuanya, pakai kepiah. Pakai sembahyang semua cukup, tapi tak pakai kepiah. Dengan sembahyang semua cukup dan pakai kepiah, beza je 26 dengan 27. Kenapa dia ni dapat 26 tak pakai kepiah? Jadi kalau kita kumpul semua 27. Dan setiap orang yang ketika berjemaah mestilah berbeza dia dapat, bukan 27 aja. Mungkin dapat 20, mungkin. Tengok bergantung kepada dia. Tadi dia tak jawab azan, tolak 1. Tak jawab qamat, tolak 1. Tak ambil dengan imam, tolak 1. Tolak 1. Jadi berbeza. Okey, yang kata dalam bab ni, ada juga ulama kata dalam berjemaah tu siapa yang paling tinggi dalam ramai tu? Yang paling tinggi 23. Kita dapat 3 je sebab banyak kita tak buat sunat-sunat tadi. Kita cuma dapat 3. Tapi orang lain dalam jemaah tu ada yang dapat 23 contoh. Maka kita dapat 23 juga. Dia tengok siapa paling banyak. Jadi kalau dekat dalam jemaah tu ada dapat 27, walaupun kita banyak sunat-sunat tak buat, dapat 15 saja, kita dapat 27 juga. Sebab kita tengok mana yang paling banyak, itu yang kita dapat. Jadi kalau macam tu, lagi ramai jemaah, lagi kemungkinan kita nak dapat 27. Kalau bukan kita punya 27 pun, orang lain punya 27 kita dapat. Kerana itulah, lagi ramai dalam sembahyang tu lagi afdal. Sebab tu lah. Banyak bab 27 ni banyak pendapat. Ada kata 27, ada kata 25, ada kata kiraan begitu begini macam-macam. Ada kata 27 tu sama tapi nilai berbeza. Ada kata 27 tu maksimum yang boleh dapat. Kalau silap-silap dapat 1 je. Silap-silap dapat kosong sebenarnya jemaah. Baik sebenarnya kat rumah dapat juga 1. Sebenarnya seorang. Kerana apa? Semua dia tak buat. Semua masalah dia buat. Siap ganggu orang lagi. Menyebabkan tolak. Itu. Kerana itulah solat berjemaah ni dia lebih, malah disebut di sini lebih dia tu lebih afdal kalau jemaah tu lagi ramai, lagi bagus. Kerana tu lebih daripada jemaah yang kurang sikit. Kalau contoh-contoh orang dulu-dulu, tok-tok guru dulu, dia kata solat jemaah ni malaikat tulis dan Allah terima secara borong. Solat seorang Allah terima secara runcit.
Sujud. Kalau borong tu, kalau kita beli borong tu banyak-banyak satu guni, kita tak cek satu-satu. Nak buat kenduri, beli buah timun. Kan nak buat acar, kenduri satu guni, beli satu guni banyak satu. Untuk buat kenduri, kita tak akan pilih satu-satu. Ambil satu, okey ni elok, oh yang ni hijau sangat tapi ni tua. Tak, kita ambil beli bawa balik. Ada yang ada yang bengkok, ada yang serik, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang lebih tua sikit, ada yang muda sangat, ada yang okey, ada yang tak okey kan. Tapi kita tetap beli, kita beli borong. Begitulah penerimaan solat perumpamaan. Allah terima solat jemaah kita kalau buat secara berjemaah. Kalau ada kurang-kurang tu, halal lah macam tu. Tapi kalau sembahyang seorang, seumpama beli runcit. Kalau kita beli runcit, kita nak beli 2 biji buah timun. Kita belek, nak beli 2 biji je pun. Begitulah sembahyang orang yang bukan berjemaah. Malaikat cek satu-satu. Auzubillah tak baca, tolak satu-satu. Sedangkan solat jemaah, dia ni tak baca auzubillah, tapi 20 orang lagi baca auzubillah. Dia seorang tak baca, kira dia baca sekali lah. Itu perumpamaan. Sebab tu solat jemaah ni sangat lebih daripada solat seorang. Kalau kadang-kadang rukuk tak sempurna, duduk tak apa sempurna, sah tapi tak sempurna. Bukan tak sempurna kerana penyakit. Kalau tak sempurna kerana penyakit tu tak ada masalah lah. Macam mana sakit lah. Ni tak sempurna, memang tak sempurna. Memang sengaja, bukan sengaja, memang jenis tak mengaji. Sujud sah tapi tak sempurna. Duduk sah tapi tak sempurna. Maka tolak markah lagi tu. Oleh kerana dia solat jemaah, halal lah. Begitu lah. Mudah-mudahan. Tapi yang tak sempurna bukan yang tak sah. Yang tak sah tak boleh bantu. Dia tu sujud tak sah, tak apalah, dia solat jemaah, kisah lah. Tak boleh, yang tak sah. Ini cuma tak sempurna. Duduk ni sengit ke, angkat tangan tak berapa macam nak angkat Allah, macam tu, elok-elok lah angkat. Tapi tolak barakah tu. Sebab dia jemaah, halal lah. Perumpamaan tu. Itu lebihnya solat jemaah. Kita ada kurang sikit-sikit, yang kekurangan yang tidak membatalkan. Malaikat tulis kira 27 dapat. Tapi kalau solat seorang, siap, dia cek satu-satu. Dia cek satu-satu. Mengantuk, batak khusyuk, amin tak baca, doa titah tak apa-apa dah habis, ada yang bunyi, ada tak bunyi, malah baca. Sujud sengit, tolak. Sah, tapi tak ada nilai, macam sembahyang dia markah kurang sangat. Perumpamaan tu. Kerana itulah bagus solat berjemaah, sangat bagus. Melainkan ada keadaan yang ada dua kelompok, ada dua tempat yang solat jemaah, tetap juga afdal buat yang sikit. Bukan, tetap juga pergi tempat yang sikit. Kalau pergi tempat banyak, tak dapat pahala lebih pun. Pergi tempat yang sikit lagi banyak. Ada beberapa keadaan dia nak bagi pengecualian. Melainkan kerana seumpama bid'ah, ambil bid'ah. Bid'ah imam bagi puak yang banyak, maka jemaah serta puak yang sedikit yang imam tidak bid'ah, afdal. Lebih afdal. Jadi ada dua kelompok kan tadi, ini banyak, ni sikit. Secara umumnya yang banyak tu lebih afdal. Tapi yang banyak ni imam dia tu bid'ah. Dia kata imam tu bid'ah, tapi dia tak bagi contoh bid'ah tu apa. Payah tak? Bagi contoh lah, senang kita baca. Nanti kata, kitab tak cakap, ustaz bagi contoh reka ni. Kata kat aku bukan. Dia patut bagi contoh lah, tapi tak. Macam mana tak bagi contoh, kita kena cari sendiri lah contoh. Dia kata kalau imam tu buat bid'ah. Tapi bila sebut bid'ah, yang tidak membatalkan sembahyang lah bid'ah. Ramai sembahyang kat dia, tapi imam tu buat bid'ah. Yang ini tak ramai sangat, imam dia okey je, tak ada buat bid'ah. Maka lebih baik yang sikit. Kenapa? Kan banyak bagus, tapi banyak pun imam tu bid'ah. Apa bid'ah? Wirid lepas sembahyang. Bukan. Apa bid'ah? Baca bismillah kuat. Apa benda bid'ah? Kunut, bagilah mengarut. Apa bid'ah? Apa ni maksud dia? Contohnya imam solat tak pakai baju. Sah? Pertama sah ke tak dulu? Sah. Tapi memang bid'ah sungguh. Berdoa. Bid'ah yang kata berdoa tu bid'ah tu sebenarnya. Berdoa sungguh. Bid'ah sungguh imam ni. Sah? Sah. Kau tak nampak pusat aku? Tak nampak kan? Nampak kepala lutut aku? Tak nampak kan? Laki pusat sambil lutut. Jadi tak pakai baju. Imam pakai baju gambar tengkorak. Begitu. Imam pakai seluar jin, lepas tu siap ada koyak-koyak sikit, tapi bukan tempat yang aurat lah. Kalau ke aurat tak sah sembahyang pula.
imam apa ya? Pakaian tak sesuai lah. Pakaian yang tak sesuai. Itu bid'ah lah tu. Imam pakai baju kelawar. Baju kelawar bini dia. Sah? Sah. Bukan tak sah, tapi cari tempat yang tak ada. Kurang sikit orang lah. Ini imam semacam lah. Ataupun imam yang sengaja tak tahiyat awal. Sah? Sah. Tahiyat. Sengaja tak baca kunut di tempat mazhab Syafi'i. Kalau tak baca kunut di tempat memang bukan mazhab Syafi'i, memang pun dia orang tak kunut. Macam kat Mekah tak bid'ah lah imam tu. Sebab kat sana memang mazhab Hanbali. Habis dekat Malaysia ni mazhab Syafi'i, dia pergi tak baca kunut. Tu antara imam bid'ah. Tapi sah. Macam itulah. Imam buat apa perkara yang tak membatalkan, tapi apa benda buat gini ni? Apa cerita buat gini? Macam tu. Maka kalau ada dua tempat, nak pilih yang mana? Pilih yang ni lah. Tapi sikit lagi afdal daripada tu. Imam pelik sana. Macam tu lah. Contoh, Imam Hanafi, dia meletakkan tuma'ninah semasa rukuk, semasa sujud, semasa i'tidal, semasa duduk di antara dua sujud adalah wajib. Kita tuma'ninah tu rukun. Rukuk ada tuma'ninah. Tuma'ninah ketika rukuk tu rukun. Tak buat tuma'ninah tak sah sebab dia rukun. Tapi mazhab Hanafi tidak. Ketika i'tidal contohnya, tuma'ninah ketika i'tidal adalah wajib. Mazhab Hanafi dalam ibadah dia ada rukun, ada wajib. Kita rukun tu wajib, fardu sama lah. Semua sama. Wajib tu fardu tu rukun lah. Tapi mazhab Hanafi tak berbeza. Kita ada perbezaan wajib dan rukun dekat haji. Dia ada beza. Wajib lain, rukun lain. Tapi selain daripada haji, semua wajib tu fardu, wajib sama je. Rukun wajib lah tu. Jadi dalam sembahyang mazhab Hanafi, ketika duduk di antara dua sujud, tuma'ninah tu wajib, bukan rukun. Duduk di antara dua sujud rukun. Tuma'ninah tu berhenti kejap tu. I'tidal rukun mazhab Hanafi, tapi duduk sekejap, tuma'ninah tu yang berhenti satu saat tu, kadar subhanallah tu adalah wajib. Bezanya, kalau tak buat yang wajib, tak batal sembahyang. Kalau tak buat yang rukun, batal sembahyang. Ini mazhab Hanafi. Oleh kerana mazhab Hanafi begitu, dia sembahyang tarawih 20 rakaat 7 minit. Sebab apa? Sebab laju. Kalau kita perhati betul-betul, masih lagi sah mengikut mazhab Hanafi. Sebab walaupun dia Sami Allah al-mahmidah, Allahu akbar. Tu Sami Allah al-mahmidah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Kalau kita perhati betul, ada tuma'ninah tempat yang wajib dan tempat yang dia tak buat tuma'ninah pada mazhab lain tu memang wajib. Bila wajib tak batal, tapi tak batal sembahyang. Tapi mazhab Hanafi sendiri kata berdosa. Tak buat yang wajib tapi tak batal. Tak buat yang wajib tak batal. Kita wajib rukun tu sama, tak buat batal. Maka kita tengok dia buat begitu dekat tempat mazhab Syafi'i, dia pakai mazhab Hanafi. Itu imam bid'ah dia panggil. Imam bid'ah. Dan antara bid'ah lain, bid'ah akidah. Itu bid'ah juga. Yang tadi bid'ah fiqh. Ini bid'ah akidah. Bid'ah akidah adalah dia imam tadi beriktikad, dia kata Allah duduk ke arasy tapi duduk yang layak. Itu imam bid'ah. Tapi bid'ah akidah. Duduk, kalau dia kata duduk ke arasy, dekat kursi, dekat arasy, duduk macam kita duduk, tu kafir. Dia kata Allah duduk tu kafir. Dia tak kata gitu. Dia kata Allah duduk ke arasy tapi duduk yang layak dengan kebesarannya. Maka imam ni imam fasik, dosa besar, imam bid'ah. Bid'ah akidah. Maka kalau ada imam gini, walaupun ramai ribu sembahyang belakang dia, tetap afdal sembahyang tempat yang imam yang tak berpegang begitu. Mana Allah duduk kat langit pula? Dia kata Allah duduk kat langit. Macam mana? Yang layak dengan kebesarannya. Yang menyelamatkan akidah dia tak jadi kufur sebab dia kata yang layak tadi. Sebab tu tak kufur. Tapi berdosa, fasik, dosa besar, bukan dosa kecil. Dosa besar. Dan kalau dia jadi imam, sah sembahyang belakang dia sah. Tapi imam tu imam bid'ah. Bid'ah yang lebih besar daripada bid'ah fiqh ni. Bid'ah yang tadi itulah, bid'ah tak baca kunut, bid'ah imam tak baca kunut di tempat mazhab Syafi'i, bid'ah imam tak pakai baju ketika sembahyang.
Lebih besar lagi bid'ah akidah ni. Maka kalau imam gitu, baik pergi tempat sikit yang akidah dia betul. Macam tu juga dia i'tiqad kata Allah ada muka yang layak. Sebab dalam Quran sendiri kata Allah ada muka. Wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah kata dia ada muka. Kullu man 'alaiha fan. Semua binasa. Wa yabqa yang kekal wajah Allah. Tu Allah ada wajah, Allah ada muka. Muka macam mana? Muka yang layak. Imam bid'ah, berdosa besar, fasik, setiap saat dia berdosa. Bukan kalau orang buat dosa, berzina ke, mengumpat ke apa ke, dosa dia lepas pada dia tak buat tu, habislah dosa dia. Bukan habis dosa, berhentilah dosa dia. Tapi dengan berpegang macam tadi, dosa dia setiap saat sampai mati, sampai dia bertukar akidah dia. Dia kata Allah ada tangan, sebab Allah sendiri kata ada tangan dalam Quran. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka Allah ada tangan. Kafir ke? Tak tanya dulu. Tangan macam mana? Tangan yang layak. Tangan macam mana? Tangan macam ni. Kafir tu. Kata Allah ada tangan gitu. Tangan yang layak dengan kebesarannya. Tak kafir. Tapi dosa besar, fasik. Kalau jadi imam, sebenarnya pak lain lah. Begitulah. Dia berpegang. Allah ada mata. Allah ada betih. Allah ada dua tangan kanan. Semua tu ada dalam Quran. Tu ayat kalau baca secara zahir. Sebab tu dia boleh faham gitu. Maka iman-iman benar sebenarnya pak lain lah. Okay? Sebab mereka berpegang sebegitu, dalam keadaan dia masih lagi mengatakan apa yang dia katakan yang layak bagi kebesaran Allah. Masih lagi yang layak. Maka selamatlah akidah dia. Tapi dosa besar bid'ah. Kita tak faham gitu. Itu kena jaga akidah lah. Kita tak kata gitu. Allah laisa kamislihi syai'. Allah tak sama dengan sesuatu. Allah bukan kata ada tangan. Tidak. Habis tu apa maksud tangan? Kita khalaf. Kita mentakwil. Tangan maksud kuasa. Allah ada muka, kebesaran, dan sebagainya. Kita tak kata Allah muka lah. Muka yang layak. Kita tak kata gitu. Itu bid'ah. Atau adalah jemaah yang sedikit itu pada masjid yang diyakin halal buminya. Atau harta buat binanya. Bumi itu tanah lah. Tanah tu tanah halal. Yakin tanah tu tanah halal. Yakin dinding, batu semua tu daripada duit halal. Daripada bahan-bahan yang halal. Maka sedikit puak jamaah afdal daripada banyaknya pada lainnya. Ada dua tempat. Ni tempat sembahyang majlis surau ni, yakin tanah halal. Tak ada ambil tanah orang lah, halal. Dinding halal, simen halal, kapet halal, kipas, ekor semua halal. Bayar bil semua halal, air semua halal. Yang satu lagi ni ada pertikaian. Pertikaian tak tahulah macam mana kata tanah tu sebenarnya tanah gini. Tapi masjid tu ambil ke, surau tu ambil ke, ataupun tanah tu memang okey dah, tapi dia ambil harta tu nak buat dinding ke apa, dia ambil daripada harta haram. Ataupun diragui kehalalannya. Maka mana lagi afdal? Afdal tempat yang yakin halal. Yakin halal. Ialah kadang-kadang ada duit ni, dia panggil duit apa? Istilah dia panggil duit bukan duit haram, duit macam contoh dia duit syubhah, istilah tu, duit syubhah. Dia dulu terbabit dengan riba, bagi riba. Pinjam 1,000 bayar 2,000. Ceti along. Banyak kaya. Dah bercampur dah duit dia tu. Duit mana? Duit halal ada juga. Dah bercampur. Dia ni kata, saya ni duit banyak tapi sekarang saya dah bertobat lah. Dulu memang atau menang loteri. Macam tu lah sebagainya lah. Duit curi, duit rompak. Jadi nak bagi kat masjid surau. Bagi kat masjid surau duit macam tu. Dia pergi buat kolah masjid ke, dia pergi buat dinding ke, apa-apalah bahan-bahan. Dia pakai duit tu beli tanah. Maka kehalalannya dipertikaikan di situ. Dan duit tu duit haram. Yang duit-duit syubhah ni, kalau dah tak boleh nak buat apa dah, nak pulang kat tuan, siapa tuan dia? Kalau ambil riba kan, siapa tuan dia? Sikit buat macam mana? Dia boleh buat untuk masalah awam. Contoh dan tempat, contohnya buat jalan, senang cerita macam tu lah. Buat jalan, buat longkang, boleh pakai duit tu. Kalau boleh cari tuan dulu. Kalau tak boleh cari tuan, memang ialah macam nak cari tuan macam mana? Dah bercampur dah kan. Kalau boleh ganti, kalau kata dia lah tuan dia, kena ganti lah dulu. Tak boleh lah. Buat toilet, boleh lah. Tempat keluar najis tu, tak apa. Jangan beli kapet.
Habis buat apa lagi? Buat longkang tu lah. Buat court badminton yang ramai-ramai nak main. Buat untuk maslahat awam. Okey. Tapi janganlah beli kipas. Duit tu. Jadi kadang-kadang gitulah. Ada. Orang kadang-kadang ada. Banyak duit. Tapi duit tu bercampur. Ada. Saya jumpa ramai. Sampai juta-juta pun ada. Sampai juta-juta pun ada. Duit haram kita kata. Duit pertukaran duit. Macam-macam lah. Duit jual dadah ke dulu. Dia jual dadah dulu. Habis nak buat apa? Nak buang? Bakar? Baik buat court badminton. Baik beli pingpong. Lepas-lepas semayang tu boleh main-main pingpong. Tapi tak boleh buat tempat-tempat ni lah. Macam tiang-tiang ni. Tak boleh lah tempat yang tempat macam toilet boleh. Buat beli bowl banyak-banyak yang canggih tu. Tak payah basuh. Maksudnya tekan air keluar sendiri tu. Berapa ribu? 4,000, 5,000. Pelik tengok. Pelik je tengok. Basuh sendiri. Malas sungguh nak basuh. Nak basuh pun air tu basuh sendiri. Berapa ribu tu harga dia. Beli macam tu. Jangan beli air tempat air minum. Air yang tekan. Jangan beli mesin air tu. Beli buat keadaan tu. Senang cerita jalan berlambak tu. Dalam daripada berserah ke sini pun Masya Allah macam-macam berlubang. Tampal. Tampal lagi bagus. Itu boleh duit tu. Maka kalaulah kata ada masjid, surau, tempat semayang tu diragui ataupun kata tu duit haram ke apa sebagainya, ramai orang semayang. Yang ini satu lagi tempat halal, memang yakin. Tak diragui pun kehalalannya. Tapi tak ramai sangat. Afdal yang tak ramai juga. Kita cerita apa ni? Cerita kalau ada dua tempat, satu ramai, satu tak ramai. Secara umum, afdal yang ramai. Tapi jika yang ramai tu ada masalah. Tadi tu lah. Bid'ah lah apa tadi. Maka yang sikit tu afdal. Bukan cerita sah tak sah semayang. Cerita afdal. Dan jikalau adalah imam puak yang sedikit, aula dengan jadi imam kerana seumpama ilmu adalah hadir di sisinya aula. Ini sebenarnya bukan imam aja, tapi boleh kita kata imam lah. Boleh lah. Imam tu berilmu. Dan tadilah juga dua tempat. Satu tu banyak, satu tu sikit. Imam ni imam berilmu. Para ulama ilmu. Ustaz ilmu lah sebenarnya, ilmu agama. Seorang lagi bukan, atau imam satu tempat lagi biasa. Nak banding ilmu banyak yang dia lagi lah. Yang satu lagi. Okey. Yang ramai yang imam dia berilmu ni, banyak ilmu ni, makmum 30 orang sikit. Yang biasa-biasa, tak ada lah kita tak ada ilmu. Yang biasa-biasa ni 1,000. Afdal yang berilmu. Afdal yang berilmu. Dari segi itu. Bukan dari segi sah, dari segi ilmu. Kerana sembahyang tu bila berilmu, apa saja yang dia buat tu dengan ilmu. Kalau jadi apa-apa, semua dengan ilmu. Itulah tak menyebabkan jadi uhara makmum. Kadang-kadang boleh jadi huru-hara kalau imam tu boleh jadi huru-hara. Mencekih baru ni huru-hara tak makmum. Mungkin dia buat tu ulang balik ke takbir tu kan. Dia ulang balik sebab tak nak bagi makmum huru-hara, boleh jadi. Tapi kalau dia buat penjelasan lepas tu pun boleh juga. Maksudnya penjelasan tu buat dia lepas sembahyang tahu kan kalau tak tahu tak faham lah jadi. Kecoh habis. Diulang balik sembahyang raya kerana takbir tu, terlupa takbir. Kita tahu takbir tu sunat hai'ah je. Lepas pada tu nak khutbah. Kan? Masa khutbah tu selitlah sikit 5 minit. Tak boleh lah dia nak buat kuliah sekejap kat situ, tak boleh sebab dia nak kena khutbah terus. Naik khutbah, baca, tengok tu, ni boleh ni, selit kat situ 5 minit. Cerita hukum hakam sikit. Selesai. Tak adalah kecoh. Tapi mungkin juga entah makmum dah tak boleh terkawal dah waktu tu kan. Duk bising ke apa.
Nak sembahyang sekali lagi, jom kita sembahyang sekali lagi. Boleh je, sembahyang muadah. Sembahyang muadah sunat. Padahal rasa kita dah pernah masuk sembahyang muadah. Oi, kita dah lepas sembahyang muadah tu. Muka surat 17 tu. Muka surat 17. Sebab tu penting ngaji ni. Sembahyang muadah. Sembahyang fardu boleh ulang sekali. Tapi dengan syarat yang kali yang kedua tu berjemaah. Dan kita dah bahas satu-satu. Tapi 3 bulan lepas lah. Sembahyang sunat pun boleh. Ulang sama juga sekali. Ulang sekali. Sekali je boleh ulang. Dan sembahyang kedua tu mesti jemaah. Sembahyang pertama, sembahyang seorang boleh. Jemaah pun boleh. Sembahyang pertama. Jadi mungkin sembahyang muadah. Ulang. Tak ada masalah pun. Jangan. Tak ada masalah. Cuma yang penting apa yang dia buat tu menyebabkan makmum huru-hara tak? Kadang-kadang sepatutnya sunatnya dia sujud sawi, tapi dia tak sujud sawi. Sebab dia tahu kalau dia sujud sawi, ada makmum yang tak sujud sawi, menyebabkan makmum tadi batal. Dia tak sujud sawi. Jadi kena ada ilmu kat situ. Memang kena ada ilmu. Kalau dia tertinggal tayat awal ke, tiba-tiba makmum subhanallah, dia dah berdiri dah rakaat ketiga. Kadang-kadang kelang kabut turun balik, imam turun balik, batal imam. Bila turun balik, makmum kata, nasib baik turun. Makmum pun ikut imam. Makmum batal sekali. Sebab dah imam batal, dia pergi ikut imam batal. Dengan makmum batal. Pertama tak perlu subhanallah. Kalau nak subhanallah pun dalam perjalanan je. Allah, dia sujud sepatutnya duduk duduk tahiyat awal. Ya Allah. Panjang ni subhanallah kat situ. Tapi kalau dah buat akbar dah berdiri, tak payah subhanallah kan. Buat dia turun balik. Kadang-kadang bukan disengaja pun. Macam sudah dia duduk balik. Duduk batal lah imam. Bila imam batal, makmum tak batal. Tiba-tiba makmum tadi pergi tahiyat awal, atau makmum tadi pergi ikut imam yang batal, baru batal sekali semua. Jadi bila dah berdiri, makmum subhanallah pun imam stay juga, kan tetap juga. Jadi selamatlah sembahyang tu. Macam tu lah. Perlu sangat perlu. Jadi sekerana itulah imam yang ilmu banyak berbanding dengan imam yang ilmu biasa-biasa. Ilmu biasa-biasa ni ramai orang sekalipun, yang imam yang berilmu ni walaupun duduk 3-4 orang je belakang ni, tetap afdal yang itu. Dia nak cerita kan tu. Dan berjemaah pada 3 masjid, dan berjemaah pada 3 masjid, afdal mutlak. Yang tadi ada masjid tu masjid besar, masjid kecil, masjid ramai, masjid kurang, yang tadi tu. Yang ini tak, ini ada 3 masjid mutlak, dia lebih. Jadi kadang-kadang masjid tu besar, ramai. Kadang-kadang lagi afdal masjid kecil yang sikit. Dia bergantung pada tadi lah. Kadang-kadang masjid besar, ramai, memang afdal. Boleh jadi juga besar dan ramai memang afdal berbanding dengan masjid kecil yang tak ramai, yang besar. Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang ramai saja tapi tak afdal. Afdal tempat lain, macam-macam. Tapi ada 3 masjid ni tak kira, dia memang afdal, tetap. Itu dia mutlak tu. Mutlak. Tak boleh nak bincang, tak boleh bincang lagi. Sikit ke ramai ke, imam seorang, makmum seorang ke, imam macam mana-mana sekalipun, imam keadaan macam mana sekalipun, tetap juga afdal 3 masjid. Mutlak. Maka iaitu Masjid Mekah, Masjidil Haram memang Yang kedua Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Yang ketiga Masjid Baitul Muqaddis. Kenapa 3 ni? Berganda-ganda pahala pada 3 masjid tu. Ada gandaan itu yang datang warid daripada hadis. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, La tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Jangan kamu bersusah payah pergi berusaha untuk pergi masjid, untuk pilih masjid, bukan untuk pergi masjid, untuk pilih masjid. Nabi larang. Jangan bersungguh-sungguh berusaha lebih, berhabis duit untuk pilih masjid, bukan untuk pergi masjid. Pergi masjid silakanlah. Nak berusaha untuk pilih. Orang pilih masjid ni, berusaha. Pergi je. Nabi tak bagi pilih. Pergi je, janji masjid, pergi je mana-mana pun. Kecuali yang tadi itulah, imam bid'ah lah apa tadi tu. Dia kata, jangan kamu bersusah payah, mengembara, musafir, perhabis duit, perhabis minyak untuk pilih masjid. Untuk pilih masjid.
melainkan untuk pilih tu untuk pergi ibadah lah. Melainkan pada 3 buah. 3 ni berusaha, perhabis duit, tak apa. Selain pada 3 ni jangan. Sebab masjid semua sama. Masjid besar, masjid kecil, masjid negeri, masjid daerah, masjid biasa, semua sama. Tak ada beza pun. Jangan kamu beza-bezakan. Yang kecuali yang tadi tu, kecuali yang beberapa perkara tadi. Jangan perhabis duit. Kenapa perhabis duit ni? RM10 habis nak pergi masjid. Minyak. Yang perhabis 50 sen je minyak. Ada. Kenapa pergi yang habis RM10? Kita pergi jauh baru. Nabi tak bagi gitu. Habis tu macam mana? Pergi je. Masjid semua sama. Kecil besar sama. Kecuali 3. 3 ni perhabis duit berusaha pun tak apa. Iaitu masjid sambung tadi. Iaitu Masjidil Haram, sambung hadis tadi. Al-Masjidil Haram wa Masjidil Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Masjidil Aqsa. Nabi sendiri sebut. Maka bila Nabi sebut perhabis duit, bersusah payah nak pergi ke masjid ni, Nabi bagi. Okey. 3 saja. Kerana apa? Kerana dia punya fadilat tu banyak. Yang datang daripada hadis. Fadilat dia banyak mana? Mari kita cari hadis yang lain daripada Abu Hurairah juga. Nabi sebut juga, salatun fi masjidi hadza. Siapa solat dekat masjid aku ini, Masjid Nabawi ni, afdalu, besar pahala, min alfi salatin fi ma siwahu illa al Masjidil Haram. Siapa yang sembahyang kat Masjid Nabawi, masjid aku ni, dekat Madinah tu, Masjid Nabawi, pahalanya, gandaannya 1000 kali lebih daripada masjid lain. Kecuali Masjid Haram. Masjid Haram spesial tu nanti. Itu cik aku cerita nanti kata. Tapi perbezaan di antara Masjid Nabawi dengan masjid biasa yang lain, ganda dia 1000. Bila Nabi kata ganda dia 1000, maka berusaha untuk pergi, perhabis duit untuk pergi, tak ada masalah. Nabi benar kan? Dan kecuali Masjidil Haram. Masjid Haram lagi besar. Masjid Haram hadis dia, salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi masyiwahu ila Masjidil Haram wa salatun fi Masjidil Haram afdalu. Salat kat Masjid Haram lebih afdal min mi'ati alfi salatin fi masyiwahu. Beza dengan solat tempat lain, dia punya gandaan kat Masjidil Haram 100,000 kali. 100,000. 100,000 sembahyang dekat Masjid Haram berbanding dengan bukan masjid biasa. 1000 kali gandaan Masjid Nabawi berbanding masjid biasa. Masjidil Aqsa 500 kali afdal daripada masjid biasa. Sebab tu Masjid Aqsa kita kena pertahan tu, masjid umat Islam tu. Tempat Nabi Isra Mi'raj kan. Tempat Nabi Isra Mi'raj 500 kali. Jadi kalau perhabis duit kerana nak pergi 3 masjid ni, dia benar. Masjid lain Nabi kata jangan. Sebab sama aja. Sama je pergi masjid mana-mana pun sama aja. Tak perlu berhabis duit, membazir je. Kalau nak pergi boleh, tapi Nabi kata tak perlu berhabis duit. Kenapa nak pergi masjid sana ni? Kenapa nak pergi sana? Masjid sana hebat. Tak ada. Hanya 3 ni je. Yang lain sama aja. Kenapa gitu? Kenapa Masjidil Haram lebih besar daripada lebih afdal daripada Masjid Nabawi? Kenapa lebih? Kerana ada satu binaan yang paling mulia, kata Imam Nawawi. Binaan di Mekah, di Masjidil Haram tu, yang kita panggil Kaabah. Binaan yang paling mulia adalah Kaabah. Binaan tu ada dekat Masjidil Haram tu lah. Maka bila binaan tu ada di situ, secara automatik sembahyang kat situ lebih. Dan tanah Mekah lebih afdal daripada Madinah, kata Imam Nawawi. Mekah lebih afdal daripada Madinah. Maka bila buat perbandingan, dan kenapa Mekah lebih afdal? Mekah ni lebih afdal daripada Madinah kerana ada binaan yang paling mulia di Mekah. Maka secara automatik tanah dia pun mulia juga, iaitu Kaabah. Itu 3 mazhab. Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hanafi, 3 mazhab. Tapi mazhab Maliki dia beza. Mazhab Maliki dia kata lebih lagi Masjid Nabawi, lebih lagi tanah Madinah berbanding dengan tanah Mekah. Kenapa? Kerana ada jasad yang paling mulia, iaitu Nabi. Maka Madinah tu, Masjid Nabawi lebih besar daripada Masjid Haram. Masjid Haram ada batu binaan yang paling mulia. Dekat Masjid Nabawi
Bukan ada batu, ada Nabi. Nabi orang yang paling mulia. Mana lagi besar? Logik juga. Bukan logik juga, masuk akal juga. Tapi 3 mazhab kata tidak. Binaan yang paling mulia, Kaabah. Itu lebih kerana Kaabah tu daripada awal ada sejarah-sejarah Kaabah tu sebab menyebabkan dia mulia. Dia mulia daripada awal lagi. Malah ada riwayat mengatakan Nabi Adam, masa zaman Nabi Adam lagi dah ada Kaabah. Ada riwayat mengatakan zaman Nabi Ibrahim dengan anak Nabi Ismail, masa tu baru ada Kaabah. Maksud dah lama dah Kaabah tu. Asalnya Kaabah daripada Nabi Adam, berlaku banjir besar Nabi Nuh tu, rosak, macam musnah lah, rosak. Dibangunkan balik oleh Nabi Ibrahim. Sebab tu ada maqam Ibrahim kat situ. Bukan ada kubur Nabi Ibrahim. Maqam tu bukan kubur, tempat berdiri. Maqam, tempat berdiri Nabi. Kan maqam Ibrahim tu ada. Maqam Ibrahim musalla tu ada kat situ. Dan awal lagi Nabi kita baru aja ada, dan lepas tu dah wafat ada di Madinah. Jadi lebih lagi di Mekah. Tu ulama bahas lah. Ulama bahas. Tapi tanah yang ada di makam Nabi tu lebih mulia, ijma' ulama. Yang tempat Nabi dimakamkan di Masjid Nabawi tu, dekat kubur Nabi tu, kan ada tanah. Tanah tu lebih mulia daripada langit dan bumi. 7 petala langit dan 7 petala bumi. Tanah dekat Nabi tu. Itu sepakat. Habis yang kata Mekah lagi mulia, yang Mekah lagi mulia daripada Madinah secara umum. Tapi kalau betul-betul dekat Nabi, tanah yang kena Nabi tu, yang itu lebih mulia daripada 7 petala langit, 7 petala bumi. Tanah tu. Jadi itu masjid kelebihan. Kerana itulah kita pergi lah. Kalau cuma pergi tu jangan bertukar lah. Jangan bertukar. Pergi seronok kita pergi ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi tu nak jumpa Nabi tu. Cuma kita kena bezakan sikit di antara khusyuk dengan, ataupun seronok khusyuk dengan khayal. Bezakan itu kena masuk kelas lain, tempat lain lah. Kadang-kadang orang suka pergi Mekah apa semua. Dia kata semayang khusyuk sebab suasana kan. Lepas tu semayang khusyuk sebab bacaan imam, suasana bau. Kan ada bau tu, bau Mekah mana kata. Lalu-lalu kot jalan tu dia kata dia bau minyak wangi tu, Allah teringat rindunya. Macam tu. Baguslah, tak apalah. Tapi cuma perhatikan sikit, takut-takut kena tipu dengan syaitan. Sebab apa? Dia bukan suka sangat, dia bukan khusyuk, bukan. Dia khayal. Dia lebih pada khayal. Semayang, bestnya. Khusyuk lain, khayal lain. Khayal lain. Jadi kena ada beza. Itu kena ada ilmu lain untuk membezakan di antara khayal dengan khusyuk. Okay, selepas apa pergi Mekah. Lepas pergi Mekah. Haji, kalau haji tu payahlah sikit lah. Kalau pergi umrah, kenapa rindu sebab seronok sangat. Okey, bagus. Bila kita tanya, kaji, tengok balik, ini bukan khusyuk lah ni. Ini khayal. Memang bagi tetaplah bagus pergi. Cuma kena ada beza lah sikit. Khayal dengan khusyuk tu. Khusyuk lain, khayal lain. Bila kelebihan kat masjid-masjid tu, kerana itulah ramai orang pergi ke Mekah, Masjid Haram semayang kan. Kat Kaabah tu. Semayang dekat Masjid Nabawi sebab nak gandaan pahala tadi tu 100,000 tu. Cuma janganlah dekat Mekah hari-hari muka dekat Masjid Haram. Hari-hari. Gimana muka dia? Tengok Masjid Haram mesti nampak muka dia. Sebab dia pergi Mekah hari-hari ada dekat Masjid Haram. Bila pergi Mekah, bila balik Malaysia haram juga. Tapi haram nampak muka yang masjid. Tak boleh lagi tu. Bawa lah yang kat sana. Daripada sana tu bawa. Kalau boleh pergi nak sembahyang berjemaah 2 jam sebelum. 2 jam sebelum azan tu dah ada dah. Kalau dekat Malaysia dah balik nanti, janganlah masbuk. Kalau tak nak 2 jam sebelum pun, bagilah 2 minit sebelum azan. Jadi 2 minit sebelum azan dah ada. Kenapa? Dekat sana kalau nak tempat, tambah bulan Ramadan ke apa kan, kadang-kadang sejam 2 jam sebelum tu kena tempah. Kalau tidak semayang kat luar dia tu. Boleh pergi, boleh. Subuh datang 2 jam sebelum. 2 jam sebelum azan datang. Kalau subuh dekat Malaysia, datanglah 2 minit sebelum azan. Takkan kita ambil 2 jam kot. 20 minit pun rasa lama nak buat apa lah. 2 minit lah.
Ini kat sana 2 jam sebelum. Balik Malaysia masbuk. Balik Malaysia masbuk. Itu yang kata kena check balik. Aku ni khusyuk ke khayal ni kat sana ni. Sebab dia kata aku termimpi-mimpi. Bauan tu. Ini bukan khusyuk lah. Ini nak meriah. Kan meriah. Nak meriah. Tak salah nak meriah tu. Tapi jangan nak meriah mata-mata. Itu kena perhati orang yang banyak duit ni lah. Geng-geng banyak duit ni yang selalu pergi ni. Takut rugi saja duit tu. Buat sedikit perbezaan. Fikir balik di antara khusyuk dengan khayal. Bezakan sikit. Dan berjemaah. Aku tu je lah. Dan berjemaah. Syuruk ke apa? Dah syuruk dah pun. Dah syuruk dah. Dan berjemaah tempat sedikit. Dan berjemaah tempat sedikit serta mendengar Quran daripada imam afdal daripada tempat jemaah yang banyak yang tiada dapat mendengar Quran daripada imam. Ada tempat mungkin besar sangat, sampaikan mesti imam baca tu macam dengar tak dengar. Amin. Tu macam tu je. Betul dengar baca, dengar tak dengar, mungkin besar. Mungkin juga speaker problem, mic problem. Dengar tak dengar, dengar tak dengar, dengar tak dengar, ataupun tak dengar langsung. Dengan berbeza tempat yang dengar imam, suara imam. Jadi kita cerita apa ni? Kita cerita ada 2 tempat. Jangan lupa cerita ada 2 tempat. Dua-dua boleh pergi. Nak pergi yang mana satu? Ada satu tempat ni ramai sembahyang, tapi imam baca tu tak dengar. Imam old school, lama punya imam. Tak mau mic tak ada. Ada imam gitu. Dia duduk depan, suara pula taklah kuat sangat. Jadi mungkin 5 saf dengar, soal yang ke-6 dengar tak dengar, soal yang ke-10 langsung tak dengar, macam tu lah. Jadi bila macam tu, ramai. Imam yang tempat satu lagi, eloklah bunyi dengar semua. Tapi orang sikit aja, adalah 10 orang. Mana afdal? Afdal yang dengar. Daripada awal sampai akhir kita bincang, ni bincang apa? 2 tempat, satu ramai, satu tak ramai. Mana nak pilih? Tu cerita dia. Jangan lupa, yang tu. Dan berjemaah tempat sedikit serta mendengar Quran daripada imam afdal, lebih afdal daripada jemaah tempat banyak dan tiada dapat mendengar Quran daripada imam. Quran tu bacaan Fatihah. Sebab sunat amin bila dengar imam baca Fatihah. Kalau tak dengar, tak sunat amin. Tak dengar, ataupun dengar tak dengar macam tak butih banyak. Macam benda ni. Apa benda imam baca ni? Lepas tu tiba makmum sebelah. Abang depan. Di kita pun amin. Tak sunat, tapi taklah batal. Habis tu kalau imam tak tahu imam baca apa, baca bismillah terus, Fatihah terus. Yang sunat tunggu amin baru Fatihah jika dengar. Tak apa, nanti kalau makmum depan amin, kita ikutlah amin tu. Tak sunat. Malah putus mualat. Kalau kata dia baca, dia tak dengar, imam dia buat apa ni? Baca Fatihah lah, tak payah tunggu amin lah. Ibu bukan dengar imam baca, dia pun baca kan. Dia baca Fatihah. Dengar dia baca Maliki Yaumiddin. Bunyi amin, dia pun amin. Iyyaka sambung, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak boleh. Kalau dia rukuk batal sembahyang. Dia kena ulang bismillah daripada balik. Kenapa? Dia tak dengar imam baca Fatihah, amin mana? Tapi kalau dengar imam baca Fatihah, boleh sambung. Dia dengar imam baca Fatihah, dia baca sekali Fatihah. Kenapa dia baca Fatihah ketika imam baca Fatihah? Macam-macam masalah. Mungkin sebab dia tu jenis baca lambat. Kalau tunggu amin, memang dia tak sempat. Maka dia baca awal lah. Dia baca awal sikit lah. Imam Maliki Yaumiddin, dia bismillahirrahmanirrahim. Baca dah. Kenapa membaca awal sangat ni? Tunggu amin lah. Aku ni jenis lambat baca, slow. Nanti kalau imam rukuk tak sempat kan jadi tak cantik. Imam dah rukuk, aku kena habiskan Fatihah. Imam i'tidal sujud, baru aku nak rukuk. Jadi aku baca lah awal sikit. Memang begitu sunat. Walaupun dengar imam baca. Ketika imam waladhdallin, amin yang meramai, dia tak habis lagi lah, dia baru duduk tengah sebab dia baca awal sikit kan. Dia pun nak baca Maliki Yaumiddin, amin, dia pun amin. Yang ni yang dia dengar imam, amin Maliki Yaumiddin, dia terus sambung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sah, boleh sambung walaupun dia amin kat situ, sebab dia dengar imam dan dia amin bersama imam. Kalau tak amin pun tak apa, kalau dia amin boleh sambung. Tapi kalau tak dengar imam, dengar makmum yang amin, dia pun amin, dia sambung, tak boleh. Kalau sambung juga tak batal lagi. Bila rukuk batal kerana tak baca Fatihah. Tak baca apa baca tadi, dia panggil putus mualat. Ataupun berlaku dia tahu lepas ni imam nak baca kulhu, inna ataina wal asri.
Dah lah tu, sedang faham dah tu. Dia tahu dah. Ini biasa berlaku kat mana? Dulu. Sembahyang tarawih. Dulu kan baca alam tarakai, inna atana, wal asri, inna atana kan. Dia daripada wadduha, bukan wadduha ke apa, lupa dah. Alam nashrah. Lupa. Dia baca yang betul surah, lepas tu rakaat yang kedua kulhu. Lepas tu ambil surah pula seterusnya. Cukup sampai kul a'udzu birabbin nas, habis sampai witir kan. Ingat dulu 80-an. Sekarang tak ada dah buat gitu. Jadi rakaat kedua kan kulhu. Jadi imam pula tarawih ni lajulah baca. Dah rakaat ke berapa dah? Ke-8 ke 10 Allah. Dia bacalah satu nafas, qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahadunillahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Dia tahu dah. Kalau tunggu amin sempat. Begini, syuratul ladzina laju tak sempat. Jadi baca awal. Imam baca sikit separuh Fatihah, mulalah Fatihah. Bila baca macam tu, kemudian dengar imam. Amin. Imam. Dia pun amin. Dia bukan dengan imam, dengan makmum. Dengan imam baca Fatihah, dan dia baca Fatihah sekali. Tiba-tiba imam amin, dia pun amin. Sambung terus Fatihah dia sampai habis. Tak putus mualat. Tapi kalau ramai sangat sampai tak dengar imam baca apa, tiba-tiba dengar amin, dia pun tengah baca Malikul Yaumiddin, amin. Lepas tu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, putus mualat, tak boleh. Tu yang berlaku dulu-dulu lah. Sekarang tak ada laku dah. Habis. Niat mengikut imam pertengahan sembahyang. Kan datang? Niat mengikut imam pertengahan sembahyang. Tengah-tengah sembahyang baru niat ikut imam. Boleh. Tapi hukum makruh sebut lah. Makruh. Tetapi makruh demikian itu. Mula-mula imam takbir, dia takbir tak niat makmum lagi. Lepas pada tu baru dia niat makmum. Rakaat kedua baru niat makmum. Boleh tak? Dia sembahyang duduk belakang imam, ikut, tapi tak niat makmum. Rakaat kedua baru makmum. Rakaat kedua baru makmum. Boleh. Ni kita bincang. Tahu tak? Yang orang kejar sembahyang, ingat budak-budak dulu kan. Imam dah rakaat ketiga. 3 dengan 4 lah, 2 lagi. Dia baru sampai. Budak-budak. Dia pun Allahu Akbar. Sembahyang lagi dia kejar imam. Akhir sekali dapat tahiyat sekali dengan imam kan. Memang kelakar lah. Memang tak sah lah budak tu. Tapi ada keadaan boleh jadi sah juga walaupun kejar. Boleh jadi sah. Ni akan bincang kat sini. Jadi nampak tadi kan masuk lambat, macam masbuk dah ni. Tapi bagi salam mengaku kat belakang, bagi salam dah. Ini keke budak-budak kejar imam ke apa ni? Sebenarnya aku sah sebab aku mengaji. Tapi makruh sebenarnya. Nanti kita bincang waktu tu. Niat mengikut imam pertengahan sembahyang. Tengah-tengah sembahyang baru niat ikut imam. Kita sudah dengan tasbih kafarah. Dan subhanakallah wa hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. La asr min fi khusr lil ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.